ambil daripada tajuk 2.43. Okey, objektif pembelajaran. Sebelum tu kita tengok dulu apa objektif pembelajaran kita pada pagi ini, iaitu menghasilkan lakaran reka bentuk litar elektronik dengan betul. Okey, so itu yang kita akan belajar pada pagi ini, melakar ya. Okey, kemudian kriteria kejayaan pula untuk PDPR kita pagi ini, kamu akan berjaya untuk topik ini sekiranya kamu dapat melakar litar diod pemancar cahaya berkelip dalam gambar rajah, blok dan juga litar skematik. Okey, dengan betul. Jadi nanti kamu kena lakar dengan dua cara lah. Satu guna gambar rajah blok dan satu lagi kita buat litar skematik. Okey. Kemudian yang kedua, kamu akan berjaya sekiranya dapat menyediakan jadual senarai keperluan projek reka bentuk litar diod pemancar cahaya dengan menyenaraikan komponen, kuantiti dan juga fungsi yang terdapat dalam litar tersebutlah. Okey. Jadi sekarang kamu boleh buka buku teks. Cikgu akan show slide untuk buku teks. Esok cuti ya, tahu tak esok cuti? Tahu cikgu, tahu. Okay. Okay, semua lihat pada tajuk buku teks di sini 2.4.3. Okay. Kenapa kita perlu melakar? Okay, setiap apa produk yang kita buat, kita kena melakar. Okay, tidak semestinya produk yang kamu boleh hasilkan, tetapi reka bentuk litar pun kamu kena lakar. Okay, kenapa kita perlu melakar? Tujuan dia untuk memudahkan idea reka bentuk litar itu difahami. Okey, ada dua jenis lakaran lah yang perlu kamu buat untuk reka bentuk litar elektronik. Okey, pertama kamu kena buat gambar rajah blok. Okey, seperti mana yang cikgu sudah ajar pada minggu lepas. Lakaran rajah blok ni dia ada 3 bahagian. Okey, yang pertama dia kena ada input. Okey, kedua dia ada proses dan ketiga kena ada output. So mesti ada anak panah lah. Okey, anak panah ini menunjukkan urutan lah. Okey, daripada mana pergi kepada mana. Okey, dan apa yang komponen ataupun peranti yang kamu guna letak di situ. Okey, letak dekat bahagian input. Memanglah kamu kena tulis input tapi kena tulis apa yang terdapat dalam input itu. Macam minggu lepas cikgu telah bagi tahu input dia mesti switch ataupun sensor, okey, penderia. Manakala proses ni selalunya ialah mikro pengawal. Okey, untuk output pula ialah apa yang menghasilkan isyarat itu. Okey, contohnya kita nak dia bercahaya. So LED lah. Kita nak dia berbunyi. So kita letak pembas. Macam tu. So letakkan apa nama-nama peranti itulah. Okey. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ialah kita kena buat litar skematik. Jangan terus nak pengsan tengok gambar ni. Okey, sebenarnya mudah kalau awak sudah faham. Okey, lakaran skematik ni maksudnya kamu melakar menggunakan simbol sahaja. Okey, apa simbol komponen yang ada dalam reka bentuk itu, kamu lukis simbol dia saja. Kemudian kamu cantum-cantumlah sambung dengan garisan-garisan sehinggalah dia terbentuk menjadi lakaran skematik. Ini namanya litar skematik. Okey, menggunakan simbol. Okey, jadi itu maksud dia ya. Nanti kamu kena melakar ni dua benda ini. Okey, so untuk hari ini kita akan belajar untuk melakar beberapa reka bentuk elektronik lah. Okey, jadi kalau lihat di situ pada muka surat 90, cikgu ajar yang asas dahulu. Okey, kamu kena tahu apa simbol, apa fungsi untuk setiap komponen. Okey, contohnya di sini. Okey, lihat muka surat 90 buku teks. Okey, kalau bateri, kita biasa dengar bateri kan? Jadi simbolnya begini.
nanti dalam litar skematik kamu, jangan lukis gambar bateri yang sebenar tu. Kamu lukis simbol dia saja. Okay, ini simbol bateri. Okay, ada panjang ni maksudnya positif. Kalau yang pendek ni maksudnya negatif. Okay, jadi begitulah kamu buat untuk simbol bateri. So seperti mana awak tahu bateri ni dia membekalkan bekalan kuasa. Okay. Tengoklah ada bateri yang 9 volt, 12 volt. Tengok kepada jenis-jenis bateri yang kamu guna. Okey, kemudian diode, ini dia punya simbol. Okey, dia macam anak panah. Okey, dan fungsi dia membenarkan arus elektrik mengalir satu arah sahaja. Okey, kemudian kapasitor, itulah dia punya simbol. Okay, kapasitor ni fungsi dia menyimpan dan juga membuang cas elektrik. Okey. Seterusnya yang keempat ialah apa tu kelas? Yang keempat ialah kapasitor tidak berkutub. Tadi berkutub, satu tidak berkutub. Kalau awak perhatikan di situ, kalau yang berkutub dia ada positif negatif. Maksudnya dia ada cas. Okey, kalau tidak berkutub dia tidak ada positif negatif. Okey, itu je beza mereka berdua. Tapi fungsi dia sama. Okey. Yang kelima ialah pengatur voltan. Okey, ini dia ada ni simbol dia ada in, dia ada out, dia ada ground. Okey. Ini simbol dia. Kemudian switch satu kutub. Kalau satu kutub maksudnya dia satu sini satu sini. Dia menyambung dan memutuskan arus lah, tapi sebab dia satu kutub, dia satu laluan saja begini. Okey. Kemudian kristal, ini biasa kita letak kalau buat litar untuk jam. Ini dia punya simbol. Perintang, ni macam bergigi ni. Okey. Apa fungsi perintang? Dia mengawal dan juga menghadkan arus elektrik. Okay. And then ini switch tekan tutup. Kalau switch tekan tutup, dia ada atas lagi. Okay, itu maksud cikgu. Maksudnya dia ada 3 kaki, 3 pin. Okay, kalau switch satu kutub tadi dia ada satu, ini sajalah sebelah satu. Okay. And then modul Bluetooth. Okay, ini dia Bluetooth. Kamu buat dia dalam segi 4 saja. And then dekat Bluetooth tu ada kaki dia, ada pin-pin dia. Okay. So semua tahu kan fungsi Bluetooth? Dia adalah alat komunikasi yang tanpa wire. Okay, kita terima dan hantar isyarat tanpa wire. Okay, so itu Bluetooth. Okay, kemudian kita kena tahu juga macam mana rupa mikro pengawal. Inilah rupa dia dalam lukisan skematik. Okay. Jadi mikro pengawal ni dia ada kaki yang pin yang banyak. Okay, daripada nombor 1 sampai 28 sini. Sebenarnya dia makin banyak kaki dia, makin banyaklah fungsi dia. Okay, banyak pin. Jadi macam mana awak nak tahu kalau dia mula daripada nombor 1? Senang je. Awak lihat dekat badan dia ada satu titik di situ dan kamu nampak ada macam gelanggang bentuk U tu. Kamu carilah titik tu. Mana titik tu berada, maksudnya itulah pin nombor 1. Okey. Jadi barulah dia diikuti kedua, ketiga. Dia tidak boleh lompat sana sini. Dia mesti ikut urutan. Okey. Dan awak tengoklah satu titik tu, itulah penandanya pin nombor 1. Okey. Dan setiap pin itu ada maksud dia. Inilah nombor 1 tu untuk reset. Nombor 2 hingga nombor 5 itu ialah in. Okey, kamu nampak tak IN? Itu in, analog input. Okey, analog jenis input analog ya. Okey, kemudian nombor 6 tu not use. Maksudnya apa maksud not use? Tidak gunalah. Okey. Kemudian ada VSS. VSS ni ialah sambungan pin dengan terminal negatif ke bekalan kuasa. Okey. Kamu tengok D out. D tu maksudnya output yang jenis digital. Okay, dia ada nombor-nombor dia. Kalau D
in. Maksudnya digital yang input yang jenis digital. Okey, dia ada 4 macam tu. Sampai ikut nombor lah. Okey, ada maksud dia tu. Jadi di sini ada dalam apa ni? Dalam jadual tu muka surat 91, okey, dia ada tulis apa maksud pin itu. Okey? Okey. Jadi hari ini kita cuba untuk lihat lakaran untuk diod pemancar cahaya berkelip mengikut selang masa. Okey, yang ini kalau awak pernah lihat dululah sebelum COVID, okey, melanda, kalau musim-musim ada musim dia terutamanya kalau nak hari kemerdekaan di bandar, dia ada lampu yang dia sepanjang jalan tu dia berkelip-kelip kan, dekat tiang-tiang lampu yang dia sepanjang jalan tu. Okey, itu namanya lita elektronik diod pemancar cahaya berkelip. Okey, sebab dia sudah diset lah. Setiap berapa saat dia akan keluarkan warna. Okey, jadi itu yang kita nak kaji sekarang. Kita nak lakar. Okey, macam mana nak lakar? Okey, mula-mula tadi saya dah bagi tahu kamu kena buat gambar rajah blok. Okey, gambar rajah blok. Jadi apa yang perlu kamu buat? Buat 3 bahagian lah. Okey, buat 3 bahagian yang macam cikgu tulis dalam buku teks tu. Okey, apa bahagian input dia? Kalau gambar rajah untuk diod pemancar cahaya berkelip, dia mesti ada 2 kan? Sama ada switch ataupun penderia. Ingat cikgu cakap. Okey, jadi kalau untuk diod pemancar cahaya ini, yang terletak di input ialah switch. Jadi awak letaklah switch, tekan, tutup. Okey, ini dia punya switch. Okey, kemudian baru kita pergi dia punya proses. So tak ada lain, tak ada bukan, memang mikro pengawal. Okey, kamu letak dekat situ. Tulis mikro pengawal. Okey, letak anak panah lagi. And then output dia apa? Dia menghasilkan cahaya kan? Jadi apa komponen elektronik yang menghasilkan cahaya? LED lah. So diod dalam bahasa Melayu dia diod pemancar cahaya. Okey, dalam bahasa Inggeris tu LED lah, light emitted diode. LED. Okey, tapi kita tulis dalam bahasa Melayu pun boleh, mana-manalah. Okey? Itu cara menulis. And then kita letaklah untuk pengetahuan dalam mikro pengawal tu kita akan bagi bekalan kuasa. Dekat situ ada kuasa bekalan elektrik lah. Okey, kalau tidak macam mana dia nak berfungsi kan? Jadi itu gambar rajah blok. Simple je. Okey, untuk produk ini, untuk litar ini. Reka bentuk diod. Okey, next kita pergi kepada lakaran skematik. Lakaran skematik. Jadi tadi awak dah tahu, okey, kita tengok balik. Kita mesti ada switch, tekan, kita mesti ada gambar mikro pengawal, kita mesti ada diod. Sekarang kita susunkan dia. Okey, kita lukis dulu mikro pengawal. Inilah lukis dia, simple je, segi 4. Lepas tu buatlah pin dia. Okey, kemudian tadi switch tekan tutup, ini dia punya simbol. Letak kat situ. Letak dulu, jangan letak garisan. Kamu buat ni dulu. Okey, kemudian kita ada apa lagi tadi? LED. Ini LED. Okey, LED. Jadi sekarang ni kenapa ada perintang? Okey, kita kena ada perintang, kita kena tambah walaupun tidak kita tulis di sini. Okey, memang tidak perlu ditulis dekat lakaran gambar rajah blok, tapi dalam lakaran skematik kamu kena tulis sebab kita mesti ada perintah. Apa itu fungsi perintang tadi? Kita tengok. Apa fungsi perintang? Fungsi perintang ialah mengawal dan menghadkan arus elektrik. Jadi kita mesti letak perintang. Kalau tidak, awak punya lampu diod tu dia cepat terbakar. Jadi kita perlu ada satu alat yang menjagalah. Jadi kita letak satu komponen untuk menjaga dia. Jadi kita letaklah perintang. Okey? Jadi kita sambung dekat mana? Okey, jadi ingat kalau untuk LED itu adalah bahagian output ke input. Output kan? So letak di out 1 sebab dia satu saja komponen kita guna.
So letak dekat digital output nombor 1. Okey. Manakala untuk switch tadi dia input, letaklah dekat sini. Input digital nombor 1. So macam itulah cara kamu lukis lakaran ni. Boleh faham? Faham tak? Faham sikit. Faham sikit? Faham cikgu. Yang penting awak tahu apa komponen yang digunakan dalam reka bentuk itu. Pelan-pelan, okey. Jadi ini yang paling simple lah. Okey. Yang penting awak tahu mana input, mana output. Okey. Lepas awak buat lakaran skematik ini, litar skematik, inilah kamu kena buat jadual. Okey. Jadual apa komponen yang input yang awak guna dan apa komponen output yang kamu guna. So kalau input, jadi awak gunakan switch tekan dengan perintang. Okey. Lukis simbol dia. Okey. And then kalau output, tulis tadi kamu gunakan diode dan juga perintang. Okey. So letaklah simbol dia. Macam tu saja, simple saja. Okey. So ada apa-apa soalan setakat ini? Ada cikgu. Perintang tu dia ada input ke output ke dua-dua? Okey, bagus soalannya. Perintang ini kita tidak letak kepada dia bahagian input ataupun output. Kita tak letak. Okey, tetapi dia digunakan bersama. Okey, perintang ini dia tidak boleh berdiri sendiri. Jadi dia kena ada sokongan dia. Jadi sebab itu kenapa dalam jadual ini dia letak perintang bersama dengan switch. Sebab tanpa perintang pun switch ni boleh berfungsi, cuma perintang ni dia bawa sekali sebagai bodyguard dia. Bodyguard dia. Jadi dia kena ada dalam dia boleh di dalam input, dia boleh di dalam output. Okey, tetapi bila dalam soalan tanya apakah komponen input, jangan letak perintang. Boleh? Sebab perintang ni dia cuma macam security untuk dia, untuk menjaga dia. Okey? So tapi kerana kamu sudah diminta untuk melakar benda ini dan kamu kena letakkan komponen yang terlibat dalam jadual, dalam bentuk jadual, jadi awak kena tulis jugalah apa yang berada dalam komponen litar input itu. Okey? Sebab kamu lihat di sini. Dekat lakaran ni pun switch tekan tutup dengan perintang dia bergabung. Baru dia pergi kepada digital input. Okey. Dia tidak letak satu di switch tekan di input 1 and then perintang dia letak di input 2. Tidak. Okey, sebab dia tahu perintang itu bukan bahagian input. Okey, bukan bahagian input ataupun output, tapi mereka diperlukan untuk dia lebih secure lah, lebih selamat. Okey? Alright, okey. Selepas kamu membuat begitu tadi, okey, kamu dikehendaki untuk membuat senarai keperluan. Okey, senarai keperluan yang kamu guna untuk buat diode pemancar cahaya itu tadi. Okey, senang je dia buat dalam dalam jadual. Okey, dan senaraikan semua komponen yang kamu guna. Senaraikan. Okey. Jadi kuantiti dia berapa? Macam switch kita guna satu je. Okey, papan mikro pengawal satu, bateri pun satu, pemegang pun satu. Okey, wire ni kita kena ada banyak sikit lah sebab nak sambung. Dalam situasi ini dia perlukan 4. Okey, and then diode dia satu, perintang satu, perintang ini satu. Kenapa dia ada 1K, 10K? Itu bergantung kepada keperluan kepada inilah macam contohnya Perdana Menteri dia kena ada berapa security, dia kena ada 4 orang security. Tengok jenis pangkat dia lah. Macam orang-orang biasa-biasa ada mungkin satu je security dia. Jadi samalah kalau untuk diode pemancar cahaya dia perlu berapa? Dia perlukan 1 kilo. 1 kilo ni banyak ni .
Okay, and then Swiss tekan, tutup, dia perlukan 10. Yang macam mana nak baca perintang ni, ini kena belajar sendirilah, kena Google. Sebab dekat badan perintang ni dia ada warna yang mewakili nombor dia. Okay, jadi dia kena belajar sendiri. Okay. Okay, so itulah cara dia bagaimana kita melakar daripada gambar raja blok, kemudian kepada litas skematik, dan seterusnya buat jadual. Ini begini ya. Okay, satu lagi contoh. Yang ini ialah elektronik lampu kawalan penderia cahaya. Yang ini ada cahaya tapi dia ada sensor. Okay, sensor okay, kita tengok, kita kaji lagi satu contoh. Okay, so ingat cikgu cakap input ni dia ada dua sahaja, sama ada Swiss ataupun sensor penderia. So letaklah penderia tu di situ. Apa jenis penderia dia? Sensor cahaya lah. Okay, letak kat situ. Lepas tu letak anak panah. Okay, mesti buat segi 4 ya. Apa yang kamu tulis tu kamu kena letak dalam segi 4. Okay, and then proses mesti mikro pengawal. And then output ini dia ada lampu LED lah. Okay, lampu LED dan dibantu dengan geganti. Ini pun ada dalam senarai komponen output. Okay, so ada dua output dia guna di sini. Jadi kamu buatlah dua begitu. Okay, then yang kedua buat skematik dia. Okay, macam biasa lukis dulu mikro pengawal and then awak keluarkan geganti. Okay, geganti di sini ini. Ini simbol geganti yang cikgu tunjuk ni. Okay, kemudian kamu keluarkan simbol lampu. Ini lampu LED. Dia segi 4, lepas tu ada positif, ada negatif. Okay, kemudian penderia cahaya ini. Okay, LDR. Ada sensor dia. Okay. Alright. Jadi sekarang ni apa tambahan yang awak nampak ialah ini. Perintang lah macam biasa kita kena letak perintang sebab dia mengawal. Dia sangat penting untuk mengawal. Okay, dekat sini pun ini pun geganti kan. Ini geganti. Ini lampu LED. Ini apa? Ini ialah transistor ya. Okay, apa fungsi transistor? Nanti kita lihat. Nanti ada dalam ni ya. Nanti kita tengok. Okay, selepas tu awak cantum. Okay, sentiasa mula daripada nombor 1. Kalau output yang pertama, letaklah output nombor 1. Okay, kalau ada banyak lagi, letak pergi kedua. Begitu juga input. Kalau input ada 1, letak dia di input nombor 1. Okay. Yang ini dia main apa ni? Cucuk saja dia punya kaki tu ke dalam mikro pengawal. Sekarang ni dia canggih. Tidak perlu macam dulu kena patri ke apa semua. Ini senang. Okay. Kita tengok terus kepada jadual ya. Okay, jadi tadi awak keluarlah perintang peka cahaya. Berapa? 1. Okay, perintang tetap 1. Papan mikro pengawal 1. Bateri dia perlu 2. Kenapa perlu 2? Sebab bateri 1 letak untuk lampu LED tadi sendiri. And then satu lagi ialah di sini. Untuk bahagian input. Okay, untuk input. Sini kan. Dia bateri untuk mana tadi bateri? Okay, bateri 12 volt 2. Okay. Kemudian lampu LED 12 volt 1. Okay, wire dia perlu 6 lah. Okay, pemegang bateri 2 sebab tadi bateri kena ada 2. Okay, so pemegang dia pun kena ada 2. Perintang 1, transistor 1. Okay, apa fungsi transistor? Ini dia. Untuk meninggikan arus voltan dan kuasa elektrik. Siapa yang tak tahu transistor? Di sinilah transistor tadi ni. Yang ada bulatan, lepas tu ada anak panah. Okay, itulah transistor. Kenapa dia perlu guna transistor? Inilah fungsi dia untuk meninggikan arus voltan dan juga kuasa.
Okay. And then geganti pun kita masukkan sebab benda ini, peralatan ini tadi, produk ini dia memerlukan kuasa yang tinggi. Jadi kita perlu ada geganti. Okay, macam tu juga geganti ataupun relay, kita sebut relay dalam bahasa Inggeris. Yang ini ada dalam box kita punya Swiss elektrik di rumah. Okay, dia akan menyambung dan memutuskan litar berarus tinggi. Sangat pentinglah ada geganti. Kalau produk yang tidak banyak kuasa elektrik, tidak perlu guna ini. Okay. Okay, and then diode. Diode dia memudahkan arus. Itu diode tadilah yang ada lampu. Okay. Ini diode. Anak panah. Okay. So itu cara dia lah. Okay. Kena ada 3 langkah. Okay. Itu saja untuk hari ini. Okay. Maksudnya secara kesimpulan dia, okay, kamu perlu ada gambar rajah blok, okay, kena tahu macam mana nak susun dia mengikut komponen-komponen, okay, kemudian kamu kena tahu bagaimana untuk buat litar skematik. Litar skematik ialah lukisan bersimbol, okay, untuk komponen yang kamu guna tadi. Lepas itu, kamu kena masukkan, jadualkan senarai komponen yang kamu guna itu berdasarkan berapa kuantiti, and then kamu kena beritahu fungsi dia. Okay? Boleh? Boleh cikgu. Okay. Jadi untuk hari ini, okay, lengkapkan jawapan pada buku kerja muka surat 65. Okay, yang ini jawapan dia ialah kamu boleh ambil di sini. Kamu ambil ini. Inilah gambar, mana-mana gambar antara dua ni. Kamu nak ambil diode pemancar cahaya berkelip yang ini ataupun yang ini. Muka surat berapa ni? Muka surat 95 ini ya. Litar elektronik lampu kawalan penderia cahaya. Okey, pilihlah antara dua tu. Itu yang kamu jawab pada muka surat 65. And then macam biasa buat nota ringkas untuk tajuk hari ini iaitu 2.43. Buat dalam buku nota. Okay, lepas siap tolonglah hantar dengan cikgu. Okay, cikgu mau setiap apa yang kamu buat itu cikgu nilai. Setiap apa yang kamu screenshot tu cikgu akan menilai. Okay? So ada soalan kelas? Tiada cikgu. Okeykah tajuk hari ini? Okey juga cikgu. Ada susah sikit tapi okey juga. Syok.